Dia suka menarak tiap hari, menarak mabuk lah. Orang masjid pun benci pada dia, bahkan imam lah yang paling benci pada dia. Sampai imam naik mimbar, imam kutuk dia. Sampai atas mimbar Jumaat, dikutuk dia, disebut nama dia, dibuka aib dia. Dah masuk jemaah tabligh pergi kawan dengan dia. Akhirnya dia buat keputusan untuk taubat pada Allah. Malam tu dia taubat pada Allah. Bila malam dia taubat pada Allah, esok dia pergi sembahyang subuh di masjid yang dikutuk dia tu. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala bin qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau sabar? Hah? Ya. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 17. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ila qala hadatsana Sufyan bin Waki' qala hadatsana Jumi' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah yukna Aba Abdullah ibni li Abi Halah anil Hasan bin Ali qala sa'altu khali Hinda bin Abi Halah wa kana wasafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bih. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mukhaffama yatala'ala wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri atwalu min marbu' wa aqsaru min mushadhab azimul hammah rajilu sya'ri inin faraqat haqiqatuhu farraqaha wa illa fala ujawizu sya'ruhu syahmata udunai idha huwa waffarahu aw azharul laun wasi'ul jabain azajjul hawajib sawabigha fi ghairi qaranin bainahuma 'ilqun yudirruhu al-ghadab aqnal 'irnain lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asamma kathul lihyah sahlul khaddain wa dhali'ul fam maflajul asnan daqiqul masrubah ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah mu'lil khalqi badinun mutamasikun sawa'ul batni was sadri aridul sadri ba'idu ma bainal mankibain dakhmul karadis anwarul mutajarrid Allah sallallahu mausulu ma bainal labti was surrah bi sya'ri yajri kal khatti arid sampailah sampai habis. Hadis ini panjang daripada Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Hasan bin Ali ni, Sayyidina Hasan ni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kasihi, sayangi, dan dia adalah penghulu pemuda nanti dalam syurga. Dan Sayyidina Hasan juga adalah salah seorang daripada
khalifah Allah SWT yang 5. Khulafa Ar-Rasyidin tu ada 5 semuanya, kalau ikut sebagian ulama, yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab, 3 Sayyidina Uthman, yang keempat Sayyidina Ali, yang kelima Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Hasan naik saat saja, lebih kurang 6 bulan kata salah. Dia maintah lepas dia turun. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali termasuk khalifah berganti Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Hasan bin Ali ini dia wafat disebabkan isteri dia sendiri, ya. Waktu mana dia memegang kuasa politik, kuasa pemerintahan di zamannya, berlaku hasad dengki dan berlaku permusuhan kepadanya. Bangkit golongan-golongan yang bencinya, dan Allah SWT, mereka cuba menjatuhkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan bin Ali. Sampailah satu hari grup-grup yang benci keluarga Rasulullah SAW, khususnya Sayyidina Hasan, mereka hasud isteri Sayyidina Hasan. Dia berkata, kalau engkau bunuh suami engkau, kami akan bagi harta perhiasan yang banyak. Dia nak bagi barang mahal, nak bagi maksudnya banyak lah, perhiasan, barang mahal apa semua ni, kekayaan lah. Engkau bunuh suami engkau. Akhirnya isteri dia ni bunuh suami dia sendiri. Suami dia siapa? Cucu Rasulullah SAW, Ahlul Bait Nabi SAW. Akhirnya dia letak racun dalam makanan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan makan, meninggal. Sayyidina Hasan dibunuh oleh isterinya sendiri. Dan selepas itu isteri dia jumpa grup-grup yang janjikan kepada dia harta benda kekayaan ni. Dia jumpa nak minta, dia berkata apa? Tak, kami saja kelentong lah, kami tipu lah. Akhirnya dia menyesal. Kenapa? Harta tak dapat, dia bunuh cucu Nabi SAW dan juga suami dia sendiri. Na'udzubillah. Akhirnya perempuan ni dia macam tak betul lah, gila. Jalan, tengah-tengah jalan, ambil pasir letak atas kepala dia, mengatakan celaka aku, celaka aku. Jadi membunuh suaminya dan juga cucu pada Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan wafat syahid, dibunuh oleh isteri sendiri. Okay. Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Dan nama Hasan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bagi. Waktu Sayyidina Hasan bin Ali lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Sayyidina Ali, kamu nak letak nama dia apa ni? Kata Sayyidina Ali, aku suka berperang wahai Rasulullah. Aku letak nama dia Harbun, iaitu perang. Dia nak namakan anak dia perang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa Hasan. Bahkan dia Hasan, namakan dia Hasan. Maka Hasan ni adalah nama yang diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ya. Okey. Sayyidina Hasan ni dia ada adik Sayyidina Husain. Dan dia ada juga saudara-saudara dia. Di antaranya adalah Muhsin. Muhsin ni anak Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali juga, tapi meninggal waktu kecil. Di antaranya Ruqayyah, Zainab. Di antaranya adalah Ummu Kulthum. Itu di antara anak-anak Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Lebih kurang anak Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, lebih kurang jumlah mereka lebih kurang 6 orang. 5 ke 6 orang. Allah SWT. Jadi itu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan Zainab ni adik atau kakak kepada Sayyidina Husain. Dialah yang bawa kepala Sayyidina Husain pergi ke Mesir dan dikebumikan di Mesir. Kita pergi Mesir, kita ziarah makam Sayyidina Husain di sana. Di sana ada sejarah yang diceritakan oleh guru kita tentang bagaimana sejarah Allah SWT, kepala Sayyidina Husain yang dipancung itu dibawa balik ataupun diletakkan di bumi Mesir. Okey, ya. Dia Allah SWT, Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Sebab itu kata ulama, mati yang tak elok tu bukan menandakan orang tu orang jahat. Tak. Sayyidina Husain ni dipenggal kepala, disepak oleh kepala dia. Sayyidina Hasan dibunuh oleh isteri dia, akan makan racun. Oh, nanti orang kata apa? Tak mati waktu ibadat pun tak bagus, apa? Bagus, Kenapa? Bukan yang dinilai itu bukanlah cara mati, tapi bagaimana dia hidup sebelum mati itu. Yang tu yang dibicarakan. Yang tu yang dikira oleh Allah SWT. Sayyidina Yahya, Nabi Yahya AS, dia disembelih oleh Bani Israel. Kita nak kata apa? Dia bukan meninggal waktu mana sujud, waktu mana zikir dan sebagainya. Meninggal disembelih. Meninggalnya seseorang itu, cara dia mati itu tidak menunjukkan dia mulia atau tidak mulia sisi Allah SWT. Yang menunjukkan kemuliaan adalah bagaimana dia hidup. Kalau hidup iman, hidup penuh takut pada Allah, hidup ibadat pada Allah, hidup dia seorang yang penuh akhlak-akhlak Rasulullah, maka dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang wali. Walaupun dia mati lemah, walaupun dia mati terbakar, walaupun dia mati dibunuh, walaupun dia mati tengah-tengah dia panggil berjalan-jalan, jatuh mati. Apa saja, walaupun tengah makan mati, tengah makan lekat mati.
Kalau dia orang soleh, dia wali, maka dia akan dikirakan orang yang mulia sisi Allah SWT. Tetapi ada juga orang yang Allah jadikan kematian mereka mulia. Masuk masjid, semayang subuh, meninggal. Ada? Seperti mana guru saya cerita, di Yaman, ada satu kota, satu daerah, ada seorang peminum arak. Orang Islam, orang Yaman. Dia suka minum arak, tiap hari minum arak, mabuk lah. Allah SWT. Dah mabuk, sampai orang masjid pun benci pada dia, bahkan imam lah yang paling benci pada dia. Sampai imam naik mimbar, imam kutuk dia. Naik mimbar khutbah jemaat, imam kata, no, seorang-seorang, no, nama Muhammad no. Contohlah. Minum arak lah kampung kita, tak boleh pakai tu budak tu. Apa ni jahat punya budak, masuk nakal nanti tu. Arak, mabuk tiap hari. Yang tahu mabuk saja. Allah SWT. Sampai atas mimbar jemaat, dikutuk dia, disebut nama dia, dibuka aib dia. Syekh Saleh Matran, guru kita yang mulia di sana, disebut satu hari di kampung ni masuk jemaah tabligh. Yaman kuatlah jemaah tabligh banyak. Jadi markas pada sana. Jadi masuk jemaah tabligh. Dah masuk jemaah tabligh pergi kawan dengan dia. Abang saya sihat ke? Sambil mabuk sama kawan dia. Kawan. Kawan mabuk, kawan tanya khabar, silaturahim dengan dia. Sampai dia jatuh hati kepada orang tabligh dengan akhlak dia yang lemah lembut, akhlak sunnah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmah, kasih sayang. Akhirnya disebabkan dakwah dan juga akhlak kelemah lembutan grup-grup dia panggil jemaah, ahli jemaah ni, jemaah yang dakwah jalan Allah ni, kerana Allah ni, akhirnya dia buat keputusan untuk taubat pada Allah. Malam tu dia taubat pada Allah. Bila malam dia taubat pada Allah, esok dia pergi sembahyang subuh di masjid yang dikutuk dia tu. Dia sembahyang subuh pagi tu pagi Jumaat, kata Syekh Matran, Syekh Saleh Matran. Dia taubat malam Jumaat, pagi tu baru mula nak sembahyang subuh. Siapa? Peminum arak, orang mabuk. Masuk sembahyang subuh pagi Jumaat, di sujud terakhir dia meninggal dunia. Mati subuh, mati hari Jumaat. Sedang sembahyang subuh berjemaah pagi Jumaat. Dalam sujud pada Allah, sujud terakhir pula. Nak apa? Mabuk. Tapi hanya sekali taubat pada Allah dan baru sembahyang subuh saja Allah dah terima dia sebagai kasih Allah SWT. Ini berkat dakwah orang-orang yang mereka dakwah ikhlas jalan Allah, yang ada rahmah, kasih sayang, yang bukan hanya mengutuk mencaci maki ahli maksiat pada ahli maksiat. Okey ya? Dakwah dengan hikmah. Dia Allah SWT. Nah, itu cerita guru kita. Jadi ada orang dia meninggal dunia ni, Allah tunjuk kemuliaan waktu meninggal dunia. Ada orang meninggal dunia tak nampak pun kemuliaan dia. Tapi itu tak menunjukkan dia jahat, tak menunjukkan dia tu orang hina lah. Kalau dia adalah orang amal soleh pada Allah SWT. Ada seorang wali Allah di Kedah baru ni meninggal kan, 2-3 bulan lepas meninggal. Dia meninggal macam mana? Syekh Jamil, Syekh Mukhtar Jamil dan Syekh Jamil Al-Yamani, diorangnya Al-Yamani. Mereka ziarah seorang syekh nama dia Syekh Yahya, Tok Guru Haji Yahya. Wali Allah Kedah lah. Dan mastur orang tak tahu dia wali Allah. Allah SWT. Ya, ziarah dalam pukul 2-3 petang macam tu. Ziarah yang khabar semua. Sebelum Syekh Mukhtar Jamil dan Syekh Jamil ni nak balik daripada ziarah ni, Syekh wali ni kata apa? InsyaAllah kita jumpa di syurga, kata dia. Lepas dia balik, dia keluar naik kereta. Dia naik kereta, dia accident dan kereta terbakar. Dia rentung dalam kereta. Dan baru ni saya jumpa bomba yang bawa keluar mayat dia. Mayat maulid. Saya buat maulid tiap malam Jumaat, dia main. Dia kata, Ustaz tahu tak saya yang bawa keluar? Jenazah saya tengok, rentung habis, kata dia. Allah SWT. Kita nak kata apa? Wali tu. Bila meninggal dia, macam tu adalah meninggal yang mulia sebenarnya. Contoh Sayyidina Hussein kena penggal kepala. Kita nampak macam tak elok. Disepak lah kepala macam tak elok. Padahal dia syahid. Mati terbakar. Meninggal terbakar, syahid. Meninggal lemah, syahid. Meninggal dibunuh, racun, syahid. Zahir nampak macam tak elok. Dia kena bunuh lah, dia terbakar lah. Jangan nak kata, apa syahid ni buat dosa lah. Mana kereta terbakar. Dah Allah ambil syahid pada dia. Mungkin setiap hari dia doa, ya Allah matikan aku syahid. Akhirnya Allah bagi dia meninggal dunia dalam keadaan terbakar. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan dibunuh, syahid. Allah SWT. Jadi apa yang Allah buat pada hamba-Nya semua baik. Semua ada hikmah, semua ada rahsia dia. Jadi yang penting adalah kita husnuzan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyatakan, macam itulah zaman Sayyidina Musa alaihissalam. Rasulullah meriwayatkan tentang kisah zaman Sayyidina Musa. Zaman Sayyidina Musa alaihissalam, ada seorang ahli maksiat jahat, panggil tak elok. Sampai Allah SWT, orang-orang di kampung dia sangat benci pada dia. Bila dia meninggal dunia, orang buang dia tempat najis. Orang tak mengurus jenazah dia, dia lempar tempat najis. Ni tak guna punya orang, lempar tempat najis. Jangan urus jenazah dia. Akhirnya Allah wahyu kepada Sayyidina Musa. Allah kata, wahai Musa, ada seorang kekasih aku meninggal semalam.
orang tak urus dia, orang lempak di tempat najis. Engkau pergi ambil dia, urus dia, mandikan dia, solatkan dia, dan juga engkau kebumikan dia. Pergi tempat, kita tengok dilempar di tempat najis. Waktu tu Sayyidina Musa tanya pada orang kampung, kenapa kamu buat macam ni, kata dia? Kata jahat semua lah dia ni. Semua orang saksikan dia jahat. Waktu tu Sayyidina Musa tanya Allah, ya Allah, betul ke orang ni? Yang ni kan yang kau maksudkan? So, semua orang kata jahat ni. Allah kata, ya, ini kekasih aku, ini wali aku, urus dia. Allah senang. Jadi ada wali-wali Allah yang mereka diangkat menjadi wali sebelum nak mati. Hidup ni maksiat, sebelum meninggal ni Allah angkat dia. Ada? Satu kita berdakwah saja, doakan saya dapat hidayah. Anak kita ke cucu kita jahat tahu mana pun, doa jangan putus asa. Ada seorang makcik mari kat saya, dia kata, Ustaz, anak saya ni tak mau semayang, lama dah. Umur 30 lebih tak mau semayang. Setiap hari nasihat tak semayang. Tak mau dibaik, jadi tak elok juga. Doa dah. Seolah nak abang kita, doa dia macam tak ada apa. Kita kata turunkan doa, turunkan suruh dia. Allah SWT. Kalau Allah ni pun dia tak dapat hidayah, dia tak semayang, InsyaAllah mungkin lepas makcik tak ada nanti, makcik meninggal dunia ke contoh, dia sedang, dia taubat dan dia semayang. Lepas tu makcik dapat pula pahala-pahala dan doa-doa anak orang soleh. Kadang-kadang orang nak berubah ni lambat, kata-kata makcik tu. Kadang hidayah Allah ni sampai lambat sikit. Paling kurang pun makcik doa ni Allah tak sia-siakan. Allah jadikan ibadat pahala kepada makcik. Dan seorang ibu Allah akan terima doa dia. Paling kurang sebelum anak ni nak meninggal dunia, dia akan taubat pada Allah. Cukuplah. Paling kurang sebelum dia meninggal dia taubat. Cukup. Yang penting doa. Apa yang Allah buat semuanya di hikmah. Dan teruskan berdoa kepada orang yang kita cintai, kasihi. Maksudnya anak kita, cucu kita yang tak buat nak elok ni. InsyaAllah Allah kabulkan doa kita. Cuma jangan segerakan. Jangan nak segera. Jangan tergesa-gesa. Tak boleh. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Firman Allah dalam Quran, ata amrullah, akan datang urusan Allah. Akan datanglah. Dia panggil apa? Urusan Allah ataupun apa yang Allah nak bagi, apa yang Allah nak timpakan akan datang. Fala tasta'jiluh. Kamu jangan duk tergesa-gesa. Tasta'jiluh. Dan memang sifat manusia ni tergesa-gesa. Seperti mana Allah firman dalam Al-Quran, diceritakan manusia itu dengan sifat ajal. Dia tergesa-gesa. Dia suka kalut manusia ni. Okey, kalut. Okey. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyatakan, ini Sayyidina Hasanah, anak Nabi ataupun cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyatakan, aku bertanyakan pak cikku, Hindun bin Abi Halah. Hindun ni siapa? Hindun ni adalah anak kepada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah dia kahwin dengan dua orang lelaki dulu sebelum kahwin dengan Rasulullah SAW. Dia kahwin dengan lelaki pertama, tak lama lelaki tu meninggal. Kahwin pula dengan lelaki kedua, tak lama meninggal juga. Sebab Allah nak tunjukkan bahawasanya lelaki dia yang sebenar, suami dia nanti yang sebenar, Allah nak bagi adalah Rasulullah SAW. Sayyidina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang merupakan seorang yang pandai menggambarkan, mensifatkan tentang Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Hasan, aku bertanya pakcik aku tentang sifat Nabi Muhammad, tentang diri Nabi Muhammad. Kerana dia orang yang sangat pandai sifatkan tentang diri Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita nak bagi orang bicara tentang Nabi Muhammad, mesti kena cari pakar dia, ataupun ahli dia, ataupun orang yang memang boleh baca. Jangan, maksudnya, semua orang, maksudnya kita bagi bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Ya boleh cerita tentang Rasulullah, tapi tentang sifat-sifat Rasulullah, tentang diri kemuliaan Rasulullah, kalau tak mengaji betul, tak boleh nak bicara dengan betul. Takut-takut kita bicara tanpa beradab dengan Nabi SAW. Akhirnya dia kata apa? Selawat banyak-banyak, Nabi dah mati lah. Apa ziarah Nabi? Pergi umrah, tak usah ziarah, mati lah. Ada orang cakap tu? Bukan rukun haji, bukan rukun umrah, pergi ziarah apa? Ada orang cakap tu? Tak hormat Nabi SAW. Sedangkan lidah dia kata kami ahli sunnah. Ahli sunnah apa? Ahli punah tu. Perosak tu. Ajaran yang tak betul maksudnya. Ahli sunnah wal jamaah mestilah mencintai Nabi, merindui Nabi, ikut akhlak Nabi. Ada sunnah Nabi SAW. Ikut ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW. Mungkin rendahkan orang tu, rendahkan. Sampai Nabi benar nak rendahkan. Ada sampai fahaman, dia kata apa? Syekh saya tak pernah salah. Nabi salah, kata dia. Ada? Fahaman tu ada? Dia kata, guru saya tak pernah salah. Tapi Rasulullah ni dia salah. Apa ni? Betul baca Al-Quran tu, baca Al-Quran ni. Alhamdulillah. Nabi termaksum, mulia. Allah beri kepada dia kemuliaan, penjagaan, pemeliharaan daripada Allah SWT. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali cari Sayyidina Hindun bin Abi Halah. Hindun ni perempuan pun boleh bagi, lelaki pun boleh bagi. Sebab ada seorang lagi sahabat Rasulullah SAW, sahabiah lah, nama dia Hindun juga, dia perempuan yang sangat cinta Nabi SAW.
Ni hendon laki, ada hendon perempuan. Jadi boleh kalau kita nak bagi anak lelaki kita nama hendon, anak perempuan kita hendon pun boleh juga. Boleh ha? Sebab lelaki boleh, perempuan boleh nama hendon. Macam kita di bahasa Melayu pun ada lelaki, contoh Raihan. Raihan ni lelaki pun ada, perempuan pun boleh. Apa anda? Ada perempuan nama Raihan, ada lelaki nama Raihan. Maksudnya ada nama-nama yang lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Tak ada masalah apa. Jadi Allah SWT kalau hendon seorang lagi sangat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun seorang perempuan yang sangat cinta Nabi Muhammad, kisah yang masyhur, anak dia, anak lelaki dia, adik atau abang lelaki dia dan juga suami dia lelaki. 3 orang lelaki ni Allah senang, dia sokong mereka, dia suka mereka pergi berjihad bersama Nabi SAW. Dan mereka keluar berperang dengan Rasulullah SAW, meninggal 3 orang saudara dia ni. Meninggal 3 orang yang ada hubungan kerabat dengan dia ni. Yang pertama suami dia meninggal, yang kedua anak dia meninggal, yang ketiga saudara lelaki dia meninggal. Bila Rasulullah balik pada perang, dia tunggu dekat Madinah. Dah sampai Nabi SAW, bila sampai rombongan daripada medan perang, yang pertama dia tanya, sahabat-sahabat Nabi dia tanya apa? Apa yang berlaku pada Rasulullah SAW? Bagaimana hal keadaan Rasulullah? Orang kata, wahai makcik, wahai Hindun, anak engkau mati, anak engkau syahid, suami engkau syahid, dan saudara lelaki engkau syahid. Mereka meninggal semua di medan perang. Tak. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Salah dia tak rasa apa benda yang berlaku pada keluarga dia. Yang penting bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Seorang perempuan yang sangat cinta Nabi SAW. Akhirnya orang kata Rasulullah tak ada apa-apa, okey saja. Dia kata aku takkan puas hati dengan jawapan kamu selagi mana aku tak lihat Rasulullah SAW. Akhirnya orang kata Rasulullah ada di belakang rombongan. Rasulullah tengah berjalan nak sampai dah. Dan Nabi sampai sampai dekat Madinah, dia nampak Rasulullah, dia berlari ke depan Rasulullah SAW. Berlari terus. Dia kata, ya Rasulullah, alhamdulillah, syukur pada Allah, Rasulullah selamat. Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selepas melihat engkau selamat, semua musibah tu dia ringan saja. Ringan. Suami aku meninggal dunia ringan, anak aku meninggal dunia ringan. Allah selamat. Saudara lelaki aku meninggal dunia ringan disebabkan apa? Yang penting adalah engkau tak meninggal dunia. Kalau engkau meninggal dunia baru musibah besar. Kalau engkau masih hidup, semua musibah kecil saja. Seperti mana apa kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, musibah yang paling besar yang kami tanggung dalam hidup kami bukan lapang daripada makan. Bukan kerana usai pada negeri, tak. Dia kata apa? As-sahabah mengatakan, musibah yang paling besar dalam hidup kami adalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata daripada diusir, dia tak kata keluarga daripada dibunuh, dia tak kata daripada dihalau, dihina, diboikot. Dia tak kata itu. Dia kata yang paling besar musibah adalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu as-sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, selepas wafat Nabi tidak ada musibah yang besar dah, semua musibah kecil saja. Kenapa? Itu musibah dan pengalaman yang paling besar, paling pedih, dia panggil paling menyedihkan hati. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Hindun lain. Hindun ni adalah macam anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Yang merupakan seorang yang pandai menggambarkan sesuatu. Itu pandai cerita tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin beliau menggambarkan padaku sifat-sifat Rasulullah SAW yang sama dengan yang sama, maksudnya Allah sekali terjemah yang Arabnya, kata Sayyidina Hasan bin Ali, wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bih. Maksudnya aku suka sangatlah, suka, seronok, gembira, rindu bahawa dia ini, Hindun bin Abi Halah ni menceritakan kepada aku ini sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ata'allaqu bih, untuk hatiku ni nak lebih kuat hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak kuatkan lagi cinta rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak ta'alluq kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ni sahabat cucu Nabi Muhammad, yang dalam riwayat hadis Nabi yang sahih, Nabi pernah dukung Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan masukkan dia punya jari-jari dalam janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat dengan Rasulullah sayang dia. Naik atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kencing. Nabi tengah baring, Sayyidina Hasan naik atas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kencing. Waktu tu pula budak-budak waktu tu tak ada pampers macam ni. Dia hanya lapik yang kain, macam dia panggil macam orang dulu kita. Orang dulu dia buat kain kan. Dia kencing, kencing tu mengalir atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia tengah main di atas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu datang Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas kata, "Wahai Hasan, engkau kencing atas dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nak tarik Sayyidina Hasan. Waktu tu Nabi sekat Sayyidina Anas. Dia kata, "Wahai Anas, jangan kau sakiti dia. Siapa sakiti Hasan, dia menyakiti aku. Dan jangan kau ganggu dia. Jangan ganggu dia. Biarkan dia." Nabi tak mau cucu dia ni rasa terganggu dengan apa yang tengah buat. Yang tengah kencing, biarkan dia sampai selesai dulu. Itu Nabi SAW. Kalau kita jadi tuan tu, penampak terus cucu, tak guna punya cucu, apa ni, kurang ajar apa semua ni, cakap bahasa Kedah terus. Lolang lah apa semua kurang ajar, kalau bahasa Kedah. Tak Rasulullah ni tu, biarkan dia. Itu Nabi SAW.
Nabi pernah pegang tangan Sayyidina Hasan sambil Nabi duduk. Nabi kata kat Sayyidina Hasan, panjat. Sayyidina Hasan kaki dia ni, dia pijak perut Nabi, pijak dada Nabi, pijak sampai dia naik atas ni. Buat kat anak macam tu. Kita kena kalau boleh kita buat juga kat anak kita macam Rasulullah buat kat cucu dia. Pegang tangan, suruh kaki dia panjat atas kita. Dia panjat dia daki. Perut kita dia pijak sampai darat, sampai kaki dia masuk sini. Sampai macam tu Nabi SAW main dengan cucu dia. Sangat sayang, sangat kasih, sangat rapat Nabi SAW. Tetapi lepas Nabi wafat, dia cari Hindun bin Abi Halah untuk apa? Bukan nak minta duit apa semua. Untuk cerita tentang Rasulullah SAW, sifat Nabi, akhlak Nabi. Kenapa? Bukan sebab tak kenal Nabi, memang dah kenal Nabi. Tapi nak tambah rindu dan cinta pada Nabi SAW. Sayyidina Hasan yang dah rapat dengan Nabi pun cari orang suruh nak dengar sifat Nabi. Kita ni jauh, 1400 tahun lebih dah. Dia panggil apa? Jarak kita dengan Nabi SAW, takkan tak mau dengar sifat Nabi SAW. Hati kita jauh dengan Nabi SAW. Hati kita jauh dengan cinta pada Nabi SAW. Maka zaman dah ni, zaman benci banyak, hasad banyak, zaman fitnah akhir zaman banyak. Maka yang nak selamat, kena cinta pada Nabi SAW. Kalau cinta Nabi, cinta Allah. Mesti cinta Allah. Kalau cinta Nabi akan kuat amalkan apa yang diajak oleh Nabi SAW. Ya. Jadi macam tu. Jadi dah kenal Nabi ni. Tapi cari orang cerita tentang Nabi lagi. Maksudnya, cerita tentang Rasulullah tu tak akan habis-habis. Walaupun kita dengar benda yang sama, kita akan dapat makna yang berbeza dan kefahaman yang baru. Bahkan rasa pun baru. Rasa pun lain. Kalau orang cerita pasal kita, contoh kita cerita apa? Cerita pasal kita ni main bola dulu hebat. Kita pernah dapat piala kampung kita punya, Liga kampung kita. Nah, abang kata kita nombor 9 striker dan kita selalu buah gol. Kita penjaring terbanyak Liga kampung dulu. Kita cerita sekali ke orang rasa seronok. Orang rasa macam bagusnya. Cerita kali kedua orang mula jemu. Kali tiga mula orang jemu. Kali keempat orang tak diam, tak usah. Orang ingat hebat sangat, aku pun main bola juga. Cerita tentang Rasulullah SAW, cerita bila 100,000 kali pun orang akan dengar. Orang rasa sedap, orang rasa tenang, orang rasa indah. Kenapa? Menceritakan tentang Nabi SAW akan menurunkan rahmat Allah. Allah akan rahmati kita, Allah akan pandang kita. Kenapa? Kita sebut tentang kasih Allah SWT. Kita cinta kasih Allah SWT. Dan sebut tentang Nabi, indah kita rasa. Kenapa? Nabi adalah makhluk Allah yang paling indah sekali. Makhluk Allah yang paling sempurna, paling elok, paling Rasulullah SAW. Macam tu. Satu kata Sayyidina Ali kata, saya tak ingat. Mengatakan, kalau Allah nak menceritakan tentang kesempurnaan Nabi Muhammad, cerita tentang sempurnanya Nabi Muhammad, kalau nak diceritakan, tak akan cukup masa. Masa akan habis, umur kita akan habis. Bahkan dunia akan kiamat. Tapi cerita tentang kesempurnaan Nabi SAW belum habis lagi. Tanpa banyak maksudnya. Tanpa banyak. Okey ya. Lepas tu sonok dengan tentang Rasulullah. Sonok mengaji tentang Rasulullah SAW. Sahabat dah kenal Nabi. Keluarga Rasulullah yang kenal Nabi pun cari orang tolong cerita tentang Nabi. Tolong cerita tentang Nabi. Maksudnya ada nikmat dia tu. Ada kesedapan dia tu. Kita syok ada orang kata kuatiau goreng tu sedap lah. Kita rasa telang lelong sedap. Yang tu baru sedap yang sikit. Tapi pencinta-pencinta Rasulullah ni, kesedapannya bukan kuatiau apa semua ni. Bukan itik, gulai itik apa semua ni. Kesedapan pencinta Rasulullah, pencinta Allah ni apa? Mendengarkan cerita tentang kekasih mereka. Dengar cerita tentang Allah, dengar tentang sifat-sifat Allah, cerita tentang kebaikan Allah, rahmat Allah pada kita, cerita tentang akhlak Nabi, cerita tentang sifat Nabi. Dia akan rasa kesedapan, kemanisan. Bahkan sampai beberapa jam pun dia akan dengar. Cumanya kita kuliah maghrib tak boleh panjang lah. Sagi memang orang nak dengar, tapi orang kata faham-faham lah. Kerja lain pun ada lagi. Macam tu . Jadi kita pengkuliah ni jangan berat ke orang, tak boleh . Setengah orang dia nak berat ke orang, tak boleh. Cakap sikit-sikit cukup dah. 10 minit cukup dah, yang paling ikhlas. Kalau 3 jam tak ikhlas, tak apa-apa. 10 minit pun cukup dah, Alhamdulillah. Cakap sikit-sikit pun Alhamdulillah orang dapat manfaat dah . Jadi senang. Ini cerita tentang Rasulullah SAW. Nak tahu dah kita cinta Nabi ke tak? Tanda kita cinta Nabi, kita macam apa yang kita nak, macam Sayyidina Hasan nak ni. Kalau kita cinta Nabi, kita akan mencari kisah-kisah mukjizat ke, kesempurnaan ke, akhlak ke, sifat ke Nabi SAW. Sebab Sayyidina Hasan cari, dia cinta Nabi ni, dia cari. Siapa dia cerita? Kalau kita nak cari siapa? Cari kuliah . Oh, kuliah Syama'il, jom. Oh, kuliah sirah, jom. Oh, kuliah ni, jom. Allah senang. Dan biarlah orang yang kisahkan kita, yang orang cerita pada kita tentang Nabi tu, dia tanam betul cinta pada Nabi. Bukan dia cerita pasal Nabi, dia tahu semua orang bid'ah tak ikut Nabi, saya ikut Nabi. Tak ikut tu. Sebab dia bukan buat pada cinta Nabi, dia buat pada besarnya dia.
Besarnya kumpulan dia. Sahihnya dia. Orang lain semua tak sahih, orang lain semua buruk, orang lain semua kafir, sesat, masuk neraka semua. Na'udzubillah. Yang ni tak akan menimbulkan cinta pada Nabi SAW. Kerana dia tanamkan kebencian. Dia tanamkan suuzon, sangka buruk pada umat Nabi SAW. Kita nak betul-betul cerita pasal mahabbah Nabi. Cerita pasal kesempurnaan Nabi, akhlak Nabi, betul-betul cerita. Betul-betul cerita, betul-betul lah. Allah senang. Bukan Nabi kono nak kata pada orang, na'udzubillah. Jadi, Hasan bin Ali kata apa? Ceritalah pada aku. Aku nak Hindun bin Abi Halah cerita pada aku sifat Nabi, akhlak Nabi ni. Supaya hatiku ni lebih kuat cinta, ta'aluk, rindu pada Nabi SAW. Nak tambah maksudnya. Makin cinta Nabi, Allah SWT, makin bercahaya hati kita. Makin cinta Nabi, makin kuat ketaatan kita pada Allah SWT. Terus, hadis ini panjang. Lepas tu, Allah SWT. Hindun pun menjawab. Sayyidina Hindun bin Abi Halah pun jawab. Dia jawab apa? Tentang apa itu sifat Nabi, tentang diri Nabi SAW. Yang pertama kata dia, Kana Rasulullah SAW fakhman mukhaffama. Fakhman maksudnya hebat. Mukhaffama dipandang hebat. Ada orang hebat, orang tak pandang hebat pun. Orang tahu, tu kawan kita tu hebat lah. Tapi kita tengok, alah biasa kan nampak. Tapi Rasulullah ni, dia hebat. Bila orang pandang dia, orang akan pandang dia. Orang akan rasa hebatnya Rasulullah SAW. Nabi SAW. Lebih-lebih lagi, orang yang bertemu dengan Rasulullah pertama kali. Seperti mana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah SWT. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi SAW, Allah SWT, pertama kali, maka dia akan rasa kegerunan, kehebatan, kewibawaan Nabi Muhammad SAW. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Dan siapa yang bergaul dengan Nabi, dah kenal, bergaul pula tiap-tiap hari. Dia tak rasa takut macam gerun, macam pertama kali jumpa. Dia akan rasa apa? Dia akan rasa, Allah SWT, cinta pula pada Nabi SAW. Akan rasa rindu, kasih, seronok, gembira. Pertama kali gerun, dah banyak kali mesra. Allah SWT. Itu Nabi SAW. Fakhman mukhaffama. Hebat dan dipandang hebat. Nabi SAW satu hari, Nabi duduk macam ni. Nabi duduk apa? Angkat kaki ni. Nabi duduk. Nabi duduk macam ni dalam masjid. Sambil Nabi sedang muhasabah, ingat Allah, takut pada Allah dan sebagainya. Lalu depan masjid waktu tu, seorang perempuan. Allah SWT. Allah SWT. Nama dia Sukainah ke nama dia? Allah SWT. Dia lalu depan masjid, dia tengok Rasulullah macam tu, dia gementar. Nampak macam, oi, gerunnya, oi, hebatnya. Dia gementar macam tu, dia ketak. Lepas Nabi bangkit pada duduk, seorang sahabat mai ke Rasulullah, ya Rasulullah, Sukainah ke nama dia, lebih kurang lah. Ya Rasulullah, Sukainah tu, dia sedang ketak tu Rasulullah. Kerana melihat engkau Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, ya Sukainah, alaiki bis sakinah. Wahai Sukainah, hendaklah di atas kamu itu sakinah, tenang, relax. Jangan takut, relax. Nabi SAW. Dan satu hari Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang yang baru pertama kali jumpa Rasulullah. Mai pada jauh. Masuk, dia tengok Nabi duduk di tempat duduk Nabi SAW. Duduk di depan lah, Nabi duduk di bawah. Nabi tak ada kursi khas, Nabi duduk di tempat Nabi lah di bawah. Dia masuk, dia menggigil. Dia menggigil tu. Dia nampak hebatnya Rasulullah. Gerun, jadi macam haibah, kewibawaan Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Bila Nabi tengok dia dalam gementar macam tu, Nabi kata apa? Allah SWT. Hawin alaik. Ringankan diri kamu. Relax. Kata Nabi SAW, relax. Aku ni hamba Allah saja. Aku ni hanyalah seorang anak yang dilahirkan oleh ibu aku. Dan aku makan orang miskin. Relax. Nabi tu hebat tapi dia rendahkan diri dia. Dia tinggi tapi dia rendahkan diri dia. Itu sifat hamba Allah, kekasih Allah SWT. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan hamba Allah yang Maha Penyayang itu, mereka berjalan atas muka bumi dalam keadaan tunduk, rendah diri. Dan ini juga, hadis ini juga dalil majlis yang kita buat, khusus kita ingatkan tentang cinta ataupun sifat-sifat Rasulullah SAW. Jadi jangan kita kata bid'ah, marah apa semua, orang nak buat majlis Rasul, cinta Rasul apa semua tu. Betul dah dia buat tu. Kerana sahabat Nabi sendiri, cucu Nabi sendiri, pada waktu pergi cari orang cerita sifat Nabi SAW, nak dengar sifat Nabi SAW, khusus nak cerita tentang Rasulullah SAW. Nak kuatkan cinta, nak kuatkan iman, nak kuatkan rindu pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah SWT. Jadi, tu Hindun bin Abi Halah. Dia Hindun ni ada nama, ni nama anak tiri Rasulullah Hindun. Ada sahabat
Rasulullah perempuan nama Hindun, dan isteri Rasulullah pada Hindun. Isteri Rasulullah ada seorang nama Hindun bin Umayyah, binti Umayyah. Dan dia adalah akhir sekali isteri Rasulullah yang wafat. Lebih kurang tahun 62 Hijrah. Tahun 62 Hijrah, ada seorang isteri Rasulullah yang paling last sekali wafat. Nama dia Hindun binti Umayyah. Hindun ni banyaklah sama Rasulullah, banyak orang Hindun, ini Hindun, ini. Tak salah, isteri Abu Sufyan, Abu Sufyan pun nama Hindun. Banyak nama Hindun, banyak Hindun. Dan kami di Kedah pun ada orang nama Hindun, orang perempuan. Allah senang. Okey. Jadi, yang pertama kali Nabi tu fakhman mukhaffama, hebat dan dipandang hebat, dilihat hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu Allah firman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung. Akhlak azim maksudnya akhlak besar, akhlak hebat, akhlak agung. Bila orang lihat akhlak Nabi, orang akan rasa hebat Nabi, orang akan rasa agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang buat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang sempurnakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita kaji syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa rahsia dia? Kita akan pandang kehebatan Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah, anugerah Allah, kasih Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Terus dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sifatnya lagi, wajahnya itu berseri-seri. Wajah Rasulullah itu bersinar-sinar, berseri-seri. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajah Nabi itu bersinar berseri macam bulan di malam purnama. Berseri wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Jabir bin Samurah, Sayyidina Jabir bin Samurah, dia tengok Rasulullah keluar dari rumah, Nabi pakai baju warna merah. Merah yang Nabi pakai ni bukan merah terang betul ya. Merah yang dipanggil merah cair. Orang lelaki kalau pakai merah yang terang sangat, makruh. Sebagian kata haram. Khilaf ulama. Sebab merah terang ni lebih kepada menyerupai orang perempuan. Pakai orang perempuan lah. Tapi kalau merah hati, merah gelap, merah pudar, merah yang tak terang tu, yang kita tengok tu tak bersilau. Kalau merah tengok sampai bersilau macam tu, itu tak boleh tu. Okey, itu pakai orang perempuan. Jadi Allah SWT, Nabi keluar satu hari pakai warna merah. Malam tu bulan purnama. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, malam tu bulan purnama, cantik elok cahaya bulan. Aku tengok wajah Nabi yang bercahaya, yang bersinar tu dengan aku tengok bulan. Dia kata apa? Falahu indi ahsanu minal qamar. Wallahi demi Allah, Rasulullah ni lebih elok, lebih indah pada bulan purnama ni. Nabi SAW. Semoga Allah perlihatkan wajah Nabi Muhammad kepada kita semua. Sama dalam mimpi kita, di barzah kita, ataupun di akhirat. Ya Allah. Dan terus Allah SWT. Dan Nabi SAW sifatnya lagi atwalu minal marbu'. Nabi itu Allah SWT, tubuhnya lebih tinggi daripada, dia panggil apa, pertengahan. Nabi itu pertengahan, tak tinggi sangat, tak rendah sangat, tapi dia lebih pada tinggi sikit. Elok lawa. Akhsaru minal musyaddab. Dan Nabi SAW juga Allah SWT, akhsaru minal musyaddab ni apa saya tengok dalam kitab saya. Akhsaru minal musyaddab. Allah SWT. Okey. Dan Nabi SAW juga wa akhsaru minal musyaddab. Maksudnya apa? Rendah sikit daripada orang yang sangat tinggi. Nabi itu pertengahan tapi tinggi sikit. Tapi kalau Nabi duduk, Nabi dengan orang yang sangat tinggi, Nabi rendah sikit pada orang yang sangat tinggi. Kalau tinggi sangat tak elok maksudnya. Nabi rendah sikit pada orang yang sangat tinggi. Itu maksudnya wa akhsaru minal musyaddab. Walaupun Nabi rendah sikit pada orang yang sangat tinggi, seperti Sayyidina Umar sangat tinggi 3 meter, Sayyidina Umar. Sayyidina Abbas 3 meter, tinggi 3 meter. Tapi bila Nabi SAW jalan dengan mereka, akan nampak Nabi lebih tinggi. Kalau Nabi duduk, Nabi akan nampak Nabi lebih tinggi. Ya Allah beri kemuliaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya akhlak sifat Nabi SAW sikit lagi. Azamul hammah. Nabi itu dia punya kepala dia besar. Apa maksud kepala besar? Orang bijak cerdik. Dan besar sikit pada Nabi SAW itu sesuai dengan tubuh badannya yang tegap, yang hebat, yang mantap. Rajilus sya'ri. Rambut Nabi beralun. Wa inin faraqat haqiqatu faraqaha. Nabi jika Nabi nak, Nabi belah rambut dia bagi tengah. Kalau Nabi tak mau, Nabi lepaskan itu ya, tak belah tengah. Ada waktu Nabi belah tengah rambut, ada Nabi biarkan saja macam tu. Nabi macam letak rapikan macam tu saja. Dan Nabi SAW. Wa illa fala. Wijawizu sya'ruhu syahmata udhunai. Rambut Rasulullah ni sampai cuping telinga. Kalau sampai cuping telinga, Nabi ada rambut yang depan ni dia panjang-panjang. Bila Nabi
tarik ke belakang, macam Nabi nak bersikat nak tarik ke belakang, rambut yang depan ni akan duduk dekat curi telinga. Panjang sikit, maksudnya rambut belah depan ni panjang sikit. Nabi SAW. Lawa. Dan Nabi SAW lagi, idza huwa waffarahu wa azharul laun. Dan Nabi itu azharul laun, putih kemerah-merahan. Wasi'ul jabain, Nabi itu luas dahinya, menunjukkan cerdik. Azizul hawajib, maksudnya Allah senang, bulu keningnya tu panjang. Macam tu. Bulu kening Rasulullah SAW ikut kelopak mata Nabi SAW. Macam bulan sabit tu. Dia panjang. Ada orang bulu mata, bukan bulu mata, ini dia ni bulu mata bukan kening. Ni bulu kening, ni bulu kening. Asyajul hawajib, bulu kening. Bulu kening ni panjang. Macam bulan sabit. Hujung sikit dia kecil saja. Ada orang straight kening. Ada orang pendek kening. Ada orang panjang sikit. Nabi SAW dia lebih pada panjang. Dia punya kening dia. Sawabigha fi ghairi qaran. Sempurna tanpa bersambung. Kening Rasulullah SAW tu, dia tak sambung ni. Dia kosong ni. Tapi kalau tengok belajar macam sambung. Macam sambung. Kalau tengok dekat, lah tak sambung pun. Dia macam kosong sini. Dia macam tu. Dia kosong. Kosong. Tu dipanggil kening Nabi SAW. Dan sekali lagi kita ambil satu lagi. Nanti kita kena sambung lain bulan depan, kerana hadis ni panjang. Dan bainahuma irqun, di antara dua kening ni, tengah-tengah dahi ni ada satu urat yang timbul bila Nabi SAW marah. Ni tengah ni ada urat besar timbul. Ada orang daripada urat ni, macam Nabi SAW. Nabi elok lagi dah. Ada urat timbul sini. Lawa lah, smart lah, cantik. Dan Nabi marah akan naik urat ni, akan timbul. Dan Nabi SAW. Jadi insyaAllah nanti kita akan sambung pada Allah SWT bulan depan lah. Kena dengan panjang lagi kisah Nabi SAW. Bukan dekat sambung bulan depan, sambung 80 tahun depan pun tak habis-habis lagi cerita pasal Nabi SAW. InsyaAllah. Tapi kita sambung sangat mampu lah. Lagi sebelum kita mati ni, cerita sangat mampu saya tentang Nabi SAW. Atau kesempurnaannya nanti tunggu jumpa dalam syurga nanti. Dan syurga nanti jumpa, tengok, baru tahu macam Masya Allah ni kesempurnaan Nabi SAW. InsyaAllah semoga Allah masuk kita semua dalam syurga Nabi SAW, bersama Nabi SAW. Semoga dengan baca syamail ni kita kuat lagi untuk berselawat kepada Nabi SAW. Perbanyakkan selawat, bukan sekat 1000, tambah lagi ribu-ribu selawat kepada Nabi SAW. Dan semoga Allah kuatkan kita untuk amalkan sunnah Nabi, untuk hidupkan dakwah ke jalan Allah, bawa dakwah Nabi SAW. Semoga Allah kuatkan kita untuk amalkan akhlak Nabi Muhammad. Allah kurniakan kita sifat Nabi Muhammad, keelokkan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah satukan umat Nabi Muhammad. Allah keluarkan hasad, dengki, kebencian dalam hati umat Nabi Muhammad. Allah jadikan umat Nabi Muhammad semua cinta Allah, cinta Rasulullah, semua cinta kepada kebaikan, cinta kepada keadilan, cinta kepada keamanan. Ya Arhamar Rahimin sallallahu alaihi wasallam. Umur semakin lama semakin habis. Cuba perbetulkan persepsi pemikiran kita. Tak dapat tidak, kita kena berjalan menuju pada Allah. Sucikan 7 anggota panca indera. Yang kedua, suci fikiran kita daripada fikiran kebendaan, daripada fikiran keduniaan, supaya kita sentiasa berfikir untuk berjalan menuju Allah.